Tahap keselamatan di sempadan dilipat ganda. Ribut dekat kapal Kelang merosakkan 6 kediaman. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Saya Ismail Adnan. Ini N5 edisi Rabu 6 Julai 2016 bersamaan 1 Syawal 1437 Hijriah. Selain tajuk utama tadi, kami juga akan berlintas langsung ke Sarawak bersama Bu Mawin dan kita juga akan turut ke Sabah bersama Imran Azmi Rosli. N5 juga akan membawakan lintas langsung ke Kelantan bersama Syazwani Syakari dan akhir sekali bersama Mat Shah Hashim langsung dari Perlis. Semuanya seketika nanti. Teruskan bersama N5. Tahap kewaspadaan dan keselamatan di sempadan negara dilipat ganda bagi mencegah pencerobohan dan penularan anasir yang mahu mengganggu gugat keamanan negara. Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Zulkifli Mohamad Zain bagaimanapun berpuas hati dengan tahap kesiapsiagaan pasukan keselamatan dalam memastikan keselamatan kawasan sempadan sepanjang musim perayaan ini. Tan Sri Zulkifli meninjau 23 pos kawalan di kawasan Ops Wawasan di sempadan Malaysia, Thailand dari Pangkalan Kubur hingga Rantau Panjang. Saya juga sempat bertemu dengan penduduk-penduduk setempat dan saya lihat keadaan keselamatan adalah terjamin dan saya amat berpuas hati dengan pelaksanaan tugas oleh anggota-anggota ATM di kawasan operasi tersebut. Malah di dalam bulan puasa dan berdekatan dengan hari lebaran ini mereka telah melipat gandakan aktiviti-aktiviti seperti rondaan dan sebagainya. Tan Sri Zulkifli menyertai 100 anggota tentera daripada Batalion ke-4 Regimen Sempadan menunaikan solat sunat Aidilfitri di pos Tok O sebelum meraihkan mereka dalam majlis sambutan Aidilfitri. Hadir sama Panglima Medan Barat Tentera Darat Datuk Seri Zulkifli Kasim. Menurut Tan Sri Zulkifli, ini merupakan acara tahunan ATM bagi menghargai jasa dan pengorbanan anggota menjaga keamanan negara ketika umat Islam yang lain gembira meraihkan Aidilfitri bersama-sama keluarga masing-masing. Ini adalah pengorbanan dan saya sebagai Panglima Angkatan Tentera merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi peragaan di atas pengorbanan mereka itu yang terpaksa menyambut hari lebaran berjauhan daripada sanak saudara di kawasan perbatasan dan kawasan-kawasan operasi yang lain. Tindakan tegas akan diambil terhadap pengamal media tempatan yang memberi ruang laporan dan mempromosi pengganas Daesh. Itu amaran Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar kepada pihak media cetak dan digital, khususnya kepada sebuah akhbar berbahasa Cina. Tegas Tan Sri Khalid, ia satu perkara serius dan pihak media terbabit tidak perlu memberi lebih ruang kepada pengganas kerana ia secara langsung menjejaskan keselamatan negara. Oriental Daily. Kan, apa you mau buat itu, pergi interview sama dia, keluarkan, you bagi dia, apa you nak bagi dia? You nak bagi dia ruang untuk menjanamkan kita. Beliau menyatakan kepada pemberita di rumah terbuka Aidilfitri di Pusat Latihan Polis Pulapol di Ibu Negara. Sebelum ini, sebuah akhbar berbahasa Cina tempatan melaporkan temu ramah pemimpin militan Daesh Malaysia di Syria, Muhammad Wandi Muhammad Jadi. Dengan menyiarkan laporan temu bual itu menyukarkan pasukan keselamatan dan ia bukannya tindakan bijak, sebaliknya mengancam rakyat negara ini. Setakat ini, siasatan polis mendapati serangan terhadap pusat hiburan Movida minggu lepas adalah berkait dengan unsur-unsur Daesh. Suspek diminta menerima arahan terus daripada Wandi untuk melancarkan serangan terhadap sasaran utama termasuk para pemimpin kanan negara, pegawai kanan polis dan hakim tertentu.
Polis Pulau Pinang turut mempertingkat kawalan keselamatan di semua kawasan strategik agar apa yang berlaku di Puchong baru-baru ini tidak berulang. Jelas Ketua Polisnya Datuk Ghaffar Rajab, antara lokasi yang menjadi tumpuan ialah pusat hiburan, kawasan tumpuan umum, pintu masuk ke negeri serta balai-balai polis negeri. Kita telah mempertingkatkan kita punya kawalan keselamatan di negeri Pulau Pinang ni, khususnya di kawasan atau tempat ataupun sasaran yang mungkin menjadi target kepada AIS ini kalau ingin melakukan pengeboman atau sebagainya. Dalam pada itu, unit rondaan kereta juga telah dipertingkatkan di seluruh Pulau Pinang supaya umum merasa selamat ketika berada di luar. Datuk Rajab berkata demikian dalam majlis rumah terbuka Ketua Polis Pulau Pinang. Antara kawasan lain yang turut dikategorikan mungkin menjadi ancaman utama ialah pusat pentadbiran kerajaan negeri serta kawasan tumpuan pelancong. Kuala Lumpur mengutuk sekeras-kerasnya serangan di daerah Karada, Baghdad. Berikutan tragedi itu, Kedutaan Besar Malaysia di Amman, Jordan akan terus memantau mengikuti nasihat keselamatan yang dikeluarkan kerajaan Iraq. Menerusi kenyataan, kerajaan Malaysia juga merakamkan ucapan simpati dan takziah kepada rakyat serta keluarga dan mangsa yang terlibat dalam serangan tersebut. Kuala Lumpur menganggap tindakan keganasan itu tidak berperi kemanusiaan dan berharap pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Sementara itu, rakyat Malaysia yang merancang melawat Republik itu juga diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan serta mematuhi nasihat yang dikeluarkan Kerajaan Republik Iraq. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular boleh menghubungi Kedutaan Besar Malaysia di Amman atau Wisma Putra. Putera Mahkota Arab Saudi dan kumpulan anti keganasan meyakinkan rakyat negara itu terhadap keselamatan mereka selepas 3 serangan dilancar pengganas dalam masa 1 hari yang menyasarkan Madinah, Jeddah dan Khaif. Serangan di Jeddah berlaku di luar pejabat konsul Amerika di Madinah mensasarkan Masjid Nabawi, masjid kedua paling suci bagi umat Islam, dan di Khatif mensasarkan masjid puak minoriti Syiah. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh selepas pengebom-pengebom bunuh diri melancarkan 3 serangan yang dipercayai terancang semasa umat Islam Arab Saudi bersiap untuk berbuka puasa dan mengerjakan solat maghrib. Tidak ada pihak mengaku bertanggungjawab melancar serangan berkenaan, tetapi militan Daesh telah melancarkan sejumlah serangan yang menyerupai serangan terbabit pada masa lalu, mensasarkan puak Syiah Arab Saudi dan pasukan keselamatan negara itu. Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Naif bin Abdul Aziz yang juga Menteri Dalam Negeri Arab Saudi melawat 2 anggota keselamatan dan seorang rakyatnya yang cedera dalam letupan bom di Jeddah. Manakala di Madinah, Saudi TV menyiarkan visual anggota keselamatan memeriksa sampah sarap serta kereta yang terbakar dalam letupan berdekatan Masjid Nabawi. Sementara itu, Datuk Seri Jamil Khir ketika menyampaikan khutbah Aidilfitri di Ibu Negara berkata letupan bom di Turki dan Bangladesh serta terbaharu di Madinah sangat menyentuh hati umat Islam. Tragedi itu nyata menggugat ketenteraman dan keharmonian dalam kalangan umat Islam, terutama di Madinah, bumi suci, jasad Rasulullah SAW bersemadi. Marilah kita mengambil muhasabah yang tinggi, pengiktibaran yang besar dalam peristiwa yang berlaku di bumi Madinah ini dan di lain-lain bumi. Setelah contoh klasik yang berterusan di bumi Palestin yang tak kunjung padam, yang tidak tahu di mana akhir titik noktah penamatannya yang berlaku di Palestin. Hari ini, bunga-bunga yang telah pun mula membesar yang berlaku di Madinah, bukan hanya sekadar di Madinah, termasuk juga sebagaimana yang diumumkan oleh pihak berkuasa, khususnya pihak anggota polis yang mengumumkan serangan IS yang berlaku di Puchong, memberikan isyarat kepada umat Islam dan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira anutan agama, bangsa dan budaya mereka seharusnya mempertahankan keamanan dan ketenteraman ini. 3,000 anggota tentera.
Lebih 20,000 orang termasuk pelancong asing mengambil peluang menyambut Hari Raya bersama Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong bersempena Rumah Terbuka Aidilfitri Istana Negara. Majlis berlangsung penuh kemeriahan syarat dengan tradisi Hari Raya. Orang ramai mula membanjiri perkarangan istana seawal jam 9 pagi meskipun majlis bermula pada 10 pagi. Masing-masing kelihatan teruja untuk bertemu dan bersalaman dengan Tuanku Abdul Halim dan Tuanku Haminah yang kelihatan begitu mesra melayan kedatangan rakyat jelata. Pelancong asing turut tidak melepaskan peluang bertemu dengan pasangan diraja yang berjiwa rakyat ini. Paling gembira, golongan kanak-kanak yang menerima duit raya dari baginda berdua. Tetamu turut dihidangkan dengan pelbagai juadah tradisi dan moden yang menyelerakan dengan dihiburkan dendangan lagu-lagu raya. Ini merupakan rumah terbuka terakhir Tuanku Abdul Halim sebagai Yang di-Pertuan Agong. Sementara itu, cuaca panas tidak menghalang ribuan orang menghadiri majlis ramah mesra bersama rakyat sempena Rumah Terbuka Yang di-Pertuan Agong. Ada yang mula membanjiri Istana Negara seawal 7 pagi meski majlis bermula pukul 11.15 pagi. Saya daripada lepas solat tadi, terus datang ke istana. Lepas tu beraturlah untuk mendapatkan masuk ke dalam ni. Kerana lain daripada lain, bukan selalu nak dapat untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. So, saya berbesar hati dapat bersalam dengan Yang di-Pertua. Oh, saya memang gembira. Ini kali ketiga saya. Saya memang tak miss raya. Tiap-tiap tahun memang saya pergi ke istana. Daripada Tunku Mizan, ini collection saya yang kedua untuk Tunku. Seronok. Makanannya banyak pilihan dan first time we are here. Bagus, harmony, muhibah. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama-sama lebih 10,000 jemaah. Baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah berangkat tiba kira-kira pukul 8.20 pagi. Turut hadir beberapa menteri kabinet, dif-dif kehormat serta perwakilan asing. Tuanku Abdul Halim dan jemaah kemudian bertakbir raya sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri yang diimamkan Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Sheikh Ismail Muhammad. Selesai mendengar khutbah, Tuanku Abdul Halim beramah mesra dan bersalaman dengan para jemaah. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar berkenan berangkat ke Rumah Terbuka Aidilfitri Menteri Besar Johor di kediaman rasminya Saujana Johor Bahru. Baginda tiba kira-kira pukul 11.20 pagi dan disambut Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin dan isteri Datin Rosni Omar. Turut hadir Speaker Dewan Negeri Tan Sri Muhammad Aziz dan Exco Kerajaan Negeri. Kira-kira 20,000 rakyat pelbagai kaum hadir memeriahkan majlis rumah terbuka itu. Pelbagai juadah disediakan kepada tetamu yang hadir. Antaranya ketupat, lemang, nasi biryani, sate, burasak, mi rebus, kuih raya dan pelbagai juadah lain. Majlis rumah terbuka itu mula dibuka kepada orang ramai kira-kira jam 10 pagi dan berakhir 3 petang. Kemeriahan sambutan Aidilfitri amat dirasai di pintu masuk Malaysia-Singapura di Tambak Johor. Laluan utama itu menjadi tumpuan sejak pagi tadi kerana penduduk kedua-dua negara berulang-alik menziarah saudara mara terutama mereka yang berada di Johor Bahru. Bagaimanapun, tinjauan RTM mendapati laluan di Tambak Johor berada dalam keadaan terkawal tanpa kesesakan luar biasa. Walaupun hujan pada sebelah pagi, namun jumlah mereka yang menggunakan laluan khususnya ke Woodlands meningkat dengan ketara tengah hari tadi. Singapura ke JB okeylah, tak jam. Tapi saya nampak dekat seberang daripada Malaysia nak masuk Singapura tu yang jam. Berapa hari nak pergi balik? Oh, saya nak pump minyak dan dari jalan raya sikit lah. Oh, tak ada jam ah? So far, jalan clear.
Nak balik sana? Nak balik sana mungkin kita tengok tadi macam ada sedikit busy lah pasal ramai kan time orang masuk pergi kerja macam tu lah. Biasa pagi memang ada masuk, tengok macam ada jam lah, sikit lah, tak banyak lah macam tu lah. Bagi mengelak kesesakan lalu lintas, pengunjung dari seberang tambak Johor yang hendak menziarah saudara mara mereka di Johor Bahru memilih menggunakan pengangkutan awam. Keadaan itu membantu operasi keluar masuk di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru berjalan lancar. Saya daripada Singapura nak ke rumah makcik dengan sepupu, dengan anak-anak semua. Berbeza tak? Orang kata sambut raya di Singapura dengan Malaysia banyak beza. Kalau Singapura tu macam biasa-biasa je lah. Kalau Malaysia lagi meriah. So far boleh okey lah, tapi balik mungkin ada masalah sikit. Sebab tadi saya tengok dah jam dah, time dah balik nanti. Masuk ke JB nak menziarahi makcik Pak Lakin. So far bila datang sini tak jam, balik baru jam. Itu menyusahkan sikit. Saya naik bas, jadi perjalanan okey-okey pula saya tengok. Alhamdulillah tak jam, okey-okey. Tapi balik nanti kita tak tahu pula lah macam mana. Tapi dah every year kita selalu datang ke sini dulu lah. Menziarahi rumah makcik. Itu je. Tadi daripada pukul 10 tadi. Tapi alhamdulillah lah tak jam tadi. Okay. Polis Johor turut menempatkan anggotanya di kompleks ini bagi membantu kelancaran serta keselamatan di pintu masuk negara. Bagi yang ingin menggunakan laluan darat menghubungkan Malaysia dan Singapura, anda dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda agar tidak terlibat dalam kesesakan lalu lintas ketika menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga. Selain itu, orang ramai boleh melihat maklumat terkini di Plus Trafik serta BMS yang disediakan di sekitar Bandara Johor Bahru untuk mengetahui maklumat terkini di laluan tambak Johor ke Woodland. Ini kerana dijangkakan laluan trafik di laluan berkenaan akan sibuk lewat petang ini. Muhammad Afiq Anwar melaporkan untuk RTM. Pintu masuk sempadan Malaysia-Thailand di Kompleks Imigresen, Kastam dan Kuarantin serta Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam turut sesak sejauh 5 km sejak 5 pagi tadi. Tinjauan mendapati orang ramai menunggu antara 2 hingga 3 jam untuk tiba di kaunter bagi membolehkan mereka menjalani proses dokumentasi. Situasi itu menyebabkan orang ramai meminta pihak berkuasa membuka lebih banyak kaunter agar dapat melancarkan lagi urusan tersebut. Masuklah lama. Dia itu kaunter boleh. Saya datang pada saya pergi negeri production kan. Negeri Sembilan sampai sini sekarang sudah 12 jam. Wah, tersesat lah. Masuk sekarang lekat lagi, so tunggu lagi 1 jam, 13 jam lah. Pun begitu, kesesakan itu dijangka dapat diatasi apabila siapnya ICQS baharu tidak lama lagi. Sementara itu, bagi petugas di kompleks berkenaan, meskipun tidak mendapat cuti bersama keluarga, ia bukan menjadi halangan untuk mereka berkhidmat kepada negara. Buat kerja dengan penuh dedikasi ya. Walaupun raya kita ada tanggungjawab pada negara. Kita dah biasa dengan bertugas pada hari raya. Kita harap perkhidmatan kita ditingkatkan di masa ke semasa. Team spirit itu kena ada. Tak kira bangsa mana apa, kita kena tolong menolong dengan orang lain juga. Biasalah, dah biasalah 6 tahun memang beraya di pejabat lah pada hari raya. Kegembiraan sebuah keluarga menyambut Aidilfitri di Kelang, Selangor bertukar hibah apabila rumah yang mereka diami rosak dihempak pokok dalam kejadian ribut awal pagi tadi. Kejadian awal pagi tadi itu berlaku di Kampung Perpat Batu 7.5 Jalan Kapar ketika keluarga terbabit sedang membuat persiapan Aidilfitri. Mangsa Raziman Mokti bagaimanapun bersyukur kerana tiada ahli keluarganya yang tercedera apabila bahagian dapur rumah mereka dihempak pokok mangga sebesar 3 meter ukur lilit dalam kejadian tersebut. Hujan lebat jugalah masa tu. Lepas tu dengan ada guruh. Lepas tu datang pula. Tak lama angin datang kuat. Dengan laju. Saya dengar ada macam pokok tu lah tumbang. Saya pun tak tengok lah masa tu. Bila saya buka tingkap tu, angin kuat. Saya keluar.
apa ini saya dapati pokok pelam yang besar ni pun dah tumbang. Persiapan Hari Raya memang terjejas semula pagi Syawal kan. Dengan persiapan kuih raya semua habis dah. Terbengkalai lah semua macam nak masak apa-apa pagi tu semua. Semua bahan-bahan semua dah hancur lah kena hujan. Kena pokok macam tu lagi dengan banjir dalam rumah semua. Tak boleh nak cakap apa lah dah. Menurut Pegawai Operasi Jabatan Pertahanan Awam JPAM Klang, V. George, operasi mengalih pokok yang tumbang dilakukan 5 anggotanya. Sekurang-kurangnya 6 buah rumah rosak dalam kejadian ribut itu. Kemeriahan sambutan Aidilfitri begitu dirasai di Sarawak dengan penganjuran dan amalan kunjung mengunjung rumah terbuka, termasuk melibatkan para pemimpin dan pembesar negeri. Laporan penuh bersama rakan penyampai Bumawin, silakan. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Salam sejahtera. Di Sarawak, kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri begitu dirasai dengan penganjuran dan amalan kunjung mengunjungi rumah terbuka termasuk pemimpin dan pembesar negeri. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud bersama isteri Toh Puan Ragat Kurdi Taib menerima kehadiran tetamu kenamaan di Astana Negeri Petrajaya Kuching seawal pukul 10.30 pagi. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem dan isteri Datin Petinggi Datuk Jamilah Anu merupakan antara kenamaan yang hadir. Turut hadir ketiga-tiga timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uga Hambas, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg dan Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing. Manakala Menteri-Menteri Kabinet yang turut berkunjung, Menteri Kerjaan Tempatan Datuk Dr. Sim Kui Hian, Menteri Kemudahan Awam Datuk Dr. Steven Rundi Utom, Menteri Belia Sukan dan Solidariti Datuk Sri Michael Manyin Jawong, Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar dan Setiausaha Kerjaan Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Morsidi Abdul Ghani. Sementara itu, Rumah Terbuka Aidilfitri Ketua Menteri di Pusat Konvensyen Borneo Kuching tidak kurang meriahnya dengan kehadiran ribuan pengunjung yang terdiri daripada pelbagai kaum. Selain dihidangkan dengan pelbagai juadah, tetamu turut dihiburkan dengan alunan muzik serta persembahan nyanyian. Turut menerima kehadiran tetamu kenamaan dan orang awam, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg dan isteri Datin Amar Jumaini Tun Tuanku Bujang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Tidak ketinggalan untuk mengadakan rumah terbuka Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mazlan Mansor. Beliau menerima kunjungan tetamu di kediaman rasminya di Casa Maxwell, Jalan Maxwell, Kuching. Beberapa perkara baharu berkaitan penurunan kuasa daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri dijangka akan diumumkan pada penghujung tahun ini. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem berkata keputusan ini bakal dicapai berikutan penubuhan jawatan kuasa teknikal setelah pertemuan beliau dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Isnin lepas. These are very complicated negotiations. I do not expect early results. But I think something will be announced before the end of this year. Not all the results, but the negotiations are very complicated and very involved. Legal issues and political issues and so on. But I expect 1 or 2 decisions would have been made before the end of this year. Ditemui media pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitrinya di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Ketua Menteri gembira usaha Sarawak untuk mengadakan rindigan penurunan kuasa mendapat reaksi positif daripada Kerajaan Persekutuan. Sementara itu, jawatan kuasa teknikal yang telah ditubuhkan akan mengadakan pertemuan selepas sambutan Aidilfitri dan melaporkan hasil pertemuan kepada Perdana Menteri dan Ketua Menteri. Tan Sri Adnan berkata demikian ketika mengulas mengenai pertemuan beliau dengan Perdana Menteri dan pada pertemuan itu beliau telah menyerahkan 2 memorandum berkaitan hubungan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan sejak 1963. Turut dibincangkan berkenaan penurunan kuasa, laporan jawatan kuasa antara kerajaan, Perjanjian Malaysia 1963, Akta Malaysia 1963, Perlembagaan Persekutuan dan laporan Suruhanjaya Cobalt bagi memperkukuh tabir urus kerajaan negeri. Polis masih mengesan beberapa suspek yang dipercayai terlibat dalam kes pembunuhan Setiausaha PKR Cabang Miri Bil Kayong. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mazlan Mansor berkata walaupun kes itu dianggap selesai dengan penemuan senapan patah yang dipercayai digunakan untuk menembak mangsa, namun pihaknya akan membongkar kes tersebut sehingga motif sebenar pembunuhan ditemui.
Seperti mana saya bagi tahu tadi, motif ni kita masih lagi tidak boleh mendedahkan dan juga dalam siasatan, dan ini mungkin menjejaskan kes siasatan ni kelak. Andai kata ada pendawan, juga akan menjejaskan dari sudut pendawan nanti. Beliau mendedahkan kecekapan anggotanya melalui pasukan penyiasat khas yang diketuai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Sarawak, SSC Dev Kumar, dalam menyiasat kes secara telus dan profesional. Antara faktor kes ini berjaya diselesaikan kurang dalam tempoh sebulan. Jelasnya, setakat ini kesemua 6 suspek, 5 lelaki dan seorang perempuan yang ditahan Jumaat lepas masih belum dibebaskan. Datuk Maslan ditemui pemberita pada majlis rumah terbuka yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri Petrajaya, Kuching. Semalam, pasukan penyiasat khas berjaya menemui senapang patah dan turut merampas beberapa kelongsong peluru di salah sebuah rumah suspek di Jalan Hai Nam Lama di Miri. Mangsa bil kayuh telah ditembak mati oleh individu yang tidak dikenali pada 21 Jun lepas sekitar pukul 8.30 pagi di persimpangan lampu isyarat Imat, Lutong, Miri. Gangguan elektrik yang berlaku di 2 lokasi di negeri ini malam tadi tidak akan berulang lagi, terutama sepanjang sambutan Hari Raya ini. Menteri Kemudahan Awam Datuk Dr. Stephen Rundi Utom berkata pihaknya telah meningkatkan kemampuan sistem jenayah di Bakun dan Morum bagi menangani masalah kekurangan kuasa ini. Yeah, sure, no problem. We have no power problem. This is something that accident happened. But the power is concerned, we have no problem with power. No shortage of power. Beberapa kawasan di Bandaraya Kuching dan Belaga di Bintulu bergelap hampir sejam berikutan kerosakan lintah pintas di beberapa jenayah elektrik. Beliau menjelaskan perkara ini kepada media semasa membuat kunjungan Aidilfitri di kediaman Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri Petrajaya, Kuching. Usaha mencari dan menyelamat SAR seorang warga emas Ujo Ani yang dikuatiri hilang dan lemas di Sungai Pandan Sebauh di Bintulu tengah hari kemarin diteruskan hari ini. Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Zailani Amit berkata SAR telah dilancarkan sejurus selepas itu namun ditangguhkan pada pukul 6.50 petang berikutan cuaca semakin gelap. Sehingga sekarang pihak kita masih menjalankan SAR bersama dengan bomba dan juga rela dan juga merin kita diguna pakai untuk mencari mangsa yang masih belum dijumpai. Kejadian itu yang mana mangsa turun ke pangkalan untuk mandi. Mungkin dalam keadaan air yang tengah naik semalam dia telah dan didapati oleh adik ipar dia sendiri. Dia telah tenggelam daripada capaian perahu yang di tepi pangkalan tu dan tak timbul-timbul. Mangsa yang berasal dari Jelalong Tubau dikuatiri jatuh ketika mandi di jeti pangkalan Kampung Melayu Pandan. Pasukan SAR yang disertai pasukan polis, bomba polis merin, rela dan orang awam turut menggunakan khidmat unit scuba Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu. Superintendent Zailani ditemui pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri di Balai Polis Pusat Bintulu. Penduduk di Miri yang pergi bercuti mahupun balik ke kampung bersempena cuti perayaan ini diingatkan supaya mengutamakan keselamatan diri dan berhati-hati ketika memandu. Ketua Polis Daerah Miri ACP Junaidi Bujang berkata ia bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berikutan jumlah kenderaan meningkat semasa musim perayaan. Beliau turut menyarankan supaya memaklumkan kepada pihak polis dan jiran mengenai rumah yang ditinggalkan bagi memastikan rumah berada dalam keadaan selamat. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan kuih raya ke Balai-Balai Polis bahagian Miri di Balai Polis Batu Nia. Penyerahan kuih raya itu diberikan kepada anggota yang tidak berkesempatan balik kerana bertugas semasa sambutan perayaan ini. Antara balai yang diagihkan kuih raya, Balai Polis Lapangan Terbang, Balai Polis Pusat Miri dan Balai Polis Tanjung. Kami dari warga IPD Miri mengucapkan selamat Hari Raya Maib Zahir dan Batin. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Bu Mawin. Dan untuk paparan berita dari negeri di bawah bayu, kita berlintas langsung bersama-sama Imran Azmi Rosli di studio berita RTM di Kota Kinabalu. Silakan Imran. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. 1 Syawal disambut secara sederhana umat Islam di Sabah tetapi meriah dalam suasana satu Malaysia kerana diraikan bersama pelbagai lapisan masyarakat. Ini jelas terbukti
Apabila Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu yang dikunjungi lebih 5,000 masyarakat pelbagai kaum dan agama. Majlis Rumah Terbuka Tun Haji Johar dan isteri Toh Puan Hajah Nurlida Tan Sri R.M. Jasni yang bermula seawal 10 pagi tadi diserikan dengan kehadiran tetamu-tetamu kehormat. Antaranya Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan isteri Datin Hajah Faridah Haji Tusin, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Syed Abbas Syed Ali, timbalan-timbalan Ketua Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua-Ketua Parti Komponen Barisan Nasional BN Sabah. Sambutan Aidilfitri ini juga dimeriahkan lagi bersama artis-artis tempatan dan para petugas media. Sabah tidak terkecuali, kita masih juga merayakan Hari Raya dalam keadaan kekeluargaan yang cukup besar di Sabah. Tahun ini sambutan Hari Raya memang cukup meriah bagi saya lah, sebab banyak jemputan-jemputan untuk menyanyi pada hari ini di istana. Raya tahun ni saya lain daripada yang tahun yang sebelum ni. Saya kena bertugas di sini di Rumah Terbuka ni dengan kawan-kawan artis Sabah yang lain. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin mengajak rakyat memanfaatkan sebaik-baiknya detik Hari Raya Aidilfitri ini untuk menyuburkan lagi semangat serta sifat kasih sayang dan muhibah yang menjadi kunci kesejahteraan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Tun Johar dalam perutusannya menjelaskan semangat berkasih sayang dan muhibah dapat mengeratkan lagi hubungan, persefahaman dan perpaduan rakyat walaupun berlainan bangsa, agama, warna kulit serta pangkat. Semua pihak hendaklah proaktif dan positif mengenal pasti titik persamaan, perkukuh perpaduan dan mengelak titik perbezaan yang boleh membawa banyak keburukan dan masalah kepada kehidupan masyarakat majmuk di negeri ini. Yang di-Pertuan Negeri juga berharap kepada mereka yang berkemampuan tampil untuk menghulurkan bantuan kepada golongan kurang bernasib baik seperti fakir miskin dan anak-anak yatim. Katanya lagi rakyat harus bersyukur kerana dapat merayakan Aidilfitri dalam keadaan aman dan tenteram yang pastinya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala serta jasa dan pengorbanan pasukan keselamatan yang sentiasa siap siaga, tabah dan berjiwa berani menabur bakti menjaga keselamatan negara demi kesejahteraan rakyat. Saya doakan agar Hari Raya tahun ini akan berupaya menyatukan pelbagai kaum di negeri ini sejajar dengan roh serta semangat Aidilfitri yang menyatukan ummah dalam kepelbagaian. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman mengajak umat Islam di negeri ini bermaaf-maafan bukan sahaja dalam kalangan keluarga tetapi juga sanak saudara dan sahabat handai yang berlainan agama demi mengukuhkan perpaduan dan kerjasama. Ketika menyampaikan perutusan Hari Raya Aidilfitri 2016 di Kota Kinabalu, Datuk Musa percaya Hari Raya Aidilfitri berupaya mengukuhkan lagi tali persaudaraan antara rakyat negeri ini yang terdiri daripada pelbagai suku kaum, agama dan budaya. Katanya Sabah amat bertuah kerana kepelbagaian suku kaum, agama dan budaya tidak menjadi penghalang untuk negeri ini mencapai lebih banyak kejayaan. Marilah kita menyambut Syawal ini dengan rasa penuh kesyukuran, saling berkunjung dan bermaafan sambil mengeratkan lagi silaturahim dan perpaduan sesama kita. Selamat Hari Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dalam pada itu, Datuk Musa juga melahirkan kesyukuran kerana hala tuju pembangunan dan kemajuan di negeri ini yang memberi penekanan kepada sektor pertanian, pelancongan dan pembuatan terus mencatatkan kemajuan setelah dilaksanakan lebih 1 dekad. Oleh itu, beliau mahu rakyat sentiasa menyokong dan menjadi tulang belakang terhadap apa juga program serta perancangan yang diterajui Kerajaan Persekutuan. Meskipun tidak dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga tersayang, namun itu bukanlah penghalang buat anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk terus menjalankan tanggungjawab mereka. Bagi mereka,
Bertugas pada hari perayaan adalah lumrah yang perlu dilalui oleh setiap pasukan beruniform demi menjaga keamanan dan kedaulatan perairan negara. Walaupun pada mulanya agak sedih, tetapi lama-kelamaan ia menjadi rutin kepada mereka kerana amanah yang dipikul lebih penting dan harus diutamakan. Bagi pegawai memerintah kapal di Raja Kedah, KD Kedah, Komander Muhammad Haris Sadi yang berasal dari Ranau, bertugas semasa Hari Raya Aidilfitri merupakan perkara biasa kerana menjaga keamanan dan keselamatan negara adalah fokus mereka. Saya sendiri sudah ada 3 orang anak. Rasa agak sedih, tapi Alhamdulillah saya punya isteri dan anak-anak saya memang amat memahami tugas saya sebagai seorang anggota tentera laut. Perkara sama turut dikongsi 2 rakannya yang bertugas melakukan rondaan di perairan negara sepanjang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Bagi saya ini adalah perkara biasa dan ia menjadi penghormatan bagi kami untuk berada di luar sana mempertahankan kedaulatan negara. Bertugas di laut sewaktu Hari Raya sememangnya ada perasaan sedih itu tak dinafikan lagi oleh saya. Tapi kami seharusnya lebih sedih sekiranya tidak dapat mempertahankan kedaulatan negara di saat dan ketika orang sedang bersukaria menyambut Hari Raya. Dan itu merupakan tanggungjawab kami dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara untuk orang lain bergembira di Hari Raya. Mereka ditemui RTM sempena tinjauan operasi Panglima Tentera Laut Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman Haji Ahmad Badarudin ke pangkalan TLDM Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu baru-baru ini. Dalam majlis ini, Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman turut menyampaikan sumbangan kepada anggota TLDM yang bertugas semasa Hari Raya Aidilfitri. Kami warga TLDM di Markas Wilayah Laut 2, Teluk Sepanggar, Sabah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik saudara, sekian bahan berita N5 dari Sabah. Petang ini saya Emran Almi Rosli mewakili seluruh warga penerbitan Berita RTM Sabah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Imran. Kemeriahan Aidilfitri buat penduduk Manik Urai berhari raya di rumah kekal banjir selepas sekian lama mendiami rumah transit menjadi fokus berita dari RTM Kelantan. Bertidaknya bersama-sama Syazwani Syakri di studio berita RTM di Wakaf Cik Yeh di Kota Baru. Silakan Wani. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini lebih bermakna berbanding sebelum ini buat 13 keluarga di Kampung Baru Karangan Manik Urai di Kuala Krai. Mereka kini menetap di rumah kekal banjir RKB selepas rumah mereka dihanyutkan banjir besar atau bah kuning yang melanda Kelantan akhir 2014. Sejak itu, mereka mendiami rumah transit yang disediakan Kerajaan Negeri Kedah dan beberapa NGO lain sebelum berpindah ke rumah yang lebih selesa awal Ramadan lalu. Penduduk ditemui bersyukur kerana dapat menjalani ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga di rumah baru yang lebih selesa dan sempurna. Selain bekalan air dan elektrik, penduduk di sini turut menikmati kemudahan infrastruktur lain seperti jalan raya yang menghubungkan kawasan perumahan ini ke jalan utama. Selesa banyaklah. Dia ganti buruk hanyut banjir tu. Wujudlah. Syukurlah Najib tu buat ke rumah baru ni. Saya tidak lupa ke dia. Syukurlah, saya gembira lah sebab duduk tak ciri ke pakai. Api air semua ada, kipas semua ada. Selesa lah. Selesa lah. Duduk rumah baru, syukurlah jadi anak-anak cucu pakai kelik duduk raya di rumah. Rumah baru. Syukurlah. Moga api air ada berlaku dengan tembok enggak apa baru berlaku. Jadi syukurlah. Terima kasih banyak ke KJL. Kerajaan Persekutuan sebab bagi rumah selesa lah duduk dalam rumah. Rumah 3 bilik, bilik air pun okey. Raya tahun ni okeylah, selesa lah.
Pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKP Kampung Baru Karangan, Sulaimi Awang berkata, lebih 90% rumah penduduk di kampung ini terjejas teruk akibat bakuning 2 tahun lalu. 13 keluarga yang mempunyai geran tanah mendiami rumah RKB sejak awal Ramadan di kampung baru ini secara berkelompok manakala bakinya tinggal di kawasan sekitarnya. Sulaimi yang mewakili penduduk melahirkan rasa terharu dan bersyukur kerana anak mukimnya berkesempatan berhari raya di RKB, sedangkan masih ada lagi penduduk yang terjejas banjir berhari raya di rumah transit. Penduduk turut berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, khususnya pasukan projek RKB di Kelantan yang diketuai Pengurus Besar Kanan Pembinaan Projek Pasca Banjir Kelantan, Jabatan Kerja Raya, Kahadi Hassan kerana memastikan projek pembinaan RKB ini lancar. Tak dapat dibayangkanlah betapa gembiranya mereka sebelum ni. Mereka hanya berhari raya di rumah transit. Tapi apabila dapat ni memang cukup gembiralah. Sebab bagi mereka tidak mampu untuk mereka membuat rumah secantik ini dalam masa yang singkat. Terdapat lebih 600 penduduk di kampung Karangan ini yang rata-rata bekerja sebagai penoreh getah dan kerja kampung. Selain kediaman penduduk, banjir 2014 turut memusnahkan jalan raya, klinik kesihatan dan tadika di kawasan ini. Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Kerja Raya JKR memperuntuk lebih 40 juta ringgit untuk membina 776 rumah di jajahan Kuala Krai yang rosak dan dihanyutkan bakuning. Menurut Pengurus Besar Kanan Pembinaan Projek Perumahan Mangsa Banjir JKR Jajahan Kuala Krai, Ahmad Khushairiyah, 2 jenis rumah banjir dibina untuk menempatkan penduduk terjejas. Selain jenis rendah 860 kaki persegi, rumah tinggi bertiang dengan keluasan 660 kaki persegi turut dibina. Ia melibatkan 7 lokasi rumah banjir di Kuala Krai, antaranya di Kampung Telekong, Staponal, Peria, Tapak Puspakom dan Kemubu. Di Kampung Karangan Mani Urai ini, 13 buah rumah dibina bagi penduduk yang mempunyai geran tanah yang dibina secara berkelompok. Manakala baki penduduk yang tidak mempunyai geran, rumah akan dibina dengan konsep yang sama di Kampung Manjur dan Kampung Peria. Dan yang terbaru yang kita tengah usahakan sekarang ni ialah tapak di kawasan Manjur, iaitu dekat dengan Kampung Pemberian. Sebab tapak ini asalnya mendapat bantahan daripada penduduk. So Kerajaan Persekutuan telah berusaha untuk membeli tapak baru dan telah pun dibeli oleh Kerajaan Persekutuan, dan sekarang ini kita dalam proses kerja-kerja tanah. Dan kita jangkakan tapak baru ni boleh memuatkan antara 30 ke 50 buah rumah yang seluas 5 ekar. Ketika meninjau projek rumah banjir di Kampung Karangan Mani Urai, Kuala Krai, Ahmad Khushairi berkata, JKR belanja RM100,000 untuk membina jalan sepanjang 600 meter yang menghubungkan penduduk di RKB Kampung Baru Karangan ini ke jalan utama. Sekian fokus berita dari Kelantan. Kami kru berita di RTM Kota Baru mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Salam Aidilfitri. Terima kasih Syazwani di Kelantan. Untuk paparan berita dari Perlis pula, kita bersama Mat Shah Hashim di Kangar. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan salam sehat sejiwa. Sebelum memulakan paparan berita dari Perlis, kami kru berita RTM Perlis mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Saudara, Perlis turut mengisytiharkan tarikh 8 Julai 2016 sebagai cuti peristiwa untuk semua penjawat awam sempena Aidilfitri. Pengumuman Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man itu selaras dengan keputusan Kerajaan Persekutuan memberikan pelepasan khas untuk penjawat awam pada tarikh tersebut. Kerajaan Persekutuan saya dapati telah pun membuat keputusan iaitu sekiranya hari raya jatuh pada hari Rabu, iaitu pada 6 hari bulan maka hari Jumaat itu akan diisytiharkan sebagai cuti umum. Dan Kerajaan Negeri Perlis juga, sebab kita mengikuti sistem persekutuan di sini, kita juga akan mengumumkan cuti umum pada hari Jumaat seperti mana Kerajaan Persekutuan.
Beliau ditemui selepas program Bual Bicara Mesra Menteri Besar di Konti Perlis FM. Sempena musim perayaan Aidilfitri, Datuk Seri Azlan turut menasihatkan perantau negeri ini sentiasa menjaga keselamatan dan berhemah ketika di jalan raya. Ekoran perkembangan semasa negara terutama usaha membendung keganasan. Raja Muda Perlis mengajak pegawai penguatkuasa Malaysia yang berada di sempadan negara peka dengan perkembangan di negara masing-masing, khususnya di kawasan 100 km dari pintu sempadan. Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul bertitah, isu penting seperti keselamatan perdagangan dan kesihatan memberi kesan langsung kepada rakyat kedua-dua negara. Justru, satu sistem komunikasi yang baik diperlukan supaya maklumat dapat disampaikan. Ia termasuk kemahiran pegawai menguasai bahasa negara jiran. Baginda turut mencadangkan agar Kementerian Pendidikan mempertimbang subjek bahasa Thai sebagai subjek pilihan di negeri-negeri di utara Semenanjung dengan SK Padang Besar Utara sebagai sekolah projek perintis. Baginda bertitah demikian pada Majlis Sumbangan Kuih Hari Raya 2016 Malaysia-Thailand di Sekolah Rendah Chun Chon Ban, Sadao. Hadir pada majlis itu ialah Timbalan Gubernur Songkla Khaled Lee Sin dan para pegawai kanan tentera, polis, immigration, kastam dan kereta api Thailand. Baginda Raja Perlis dan rombongan menaiki kereta api dari stesen KTMB Padang Besar untuk ke Sekolah Rendah Chun Chon Ban yang terletak kira-kira 8 km dari stesen kereta api Klonge, Sadao. Sebelum itu, kaki tangan Perkhidmatan Awam Perlis bersama-sama murid sekolah tersebut bergotong royong membuat bubur lambuk sebelum diagihkan kepada anggota penguatkuasa sempadan. Mulai 1 Julai lalu, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB memulakan perkhidmatan komuter di kawasan utara bermula dari stesen Batuas ke Padang Besar melibatkan 28 trip perjalanan sehari. Dengan caj RM11.40 sen, perkhidmatan komuter Batuas ke Padang Besar mengambil masa 1 jam setengah dan mampu menampung 400 penumpang bagi setiap perjalanan. Menurut Presiden KTMB, Datuk Sarbini Tijan, pihaknya bekerjasama dengan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat menyediakan perkhidmatan bas perantara bagi memudahkan penumpang yang menggunakan komuter. Mulai daripada 197 ni, 14 naik, 14 turun ni kita teruskan sampai ke Padang Besar dan 14 turun juga kita teruskan daripada Padang Besar ke Batuas. Jadi maknanya ada 28 perkhidmatan satu hari. Dan nampaknya sambutan daripada orang ramai di koridor utara ni sangat-sangat menggalakkan. Tiap-tiap hari saya nampak train ni penuh. Langkah memperkukuh perkhidmatan komuter di utara adalah sejajar saranan Perdana Menteri agar perkhidmatan komuter diperluas dan standing seperti di Lembah Kelang. Beliau ditemui media semasa menyertai rombongan Raja Muda Perlis ke sempadan Malaysia-Thailand. Uniknya, perkhidmatan komuter ini menggalakkan penumpangnya membawa basikal yang boleh dimuat ke dalam komuter tanpa dikenakan sebarang caj sebagai langkah ke arah perkhidmatan pengangkutan awam darat yang mesra alam. Sekian paparan berita dari Perlis. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Terima kasih Mat Syah untuk perkembangan berita dari Perlis. Warga kerja RTM diraikan dalam satu majlis sambutan Hari Raya sebagai penghargaan kepada pengorbanan mereka untuk bekerja pada hari pertama bulan Syawal. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, Datuk Adilah Sheikh Omar. Kepada semua warga kerja RTM, khusus kepada yang bertugas pada Hari Raya. Bagi pihak pengurusan, memang saya berasa sangat orang kata bersyukur dan berterima kasih kepada semua yang bertugas kerana berkorban ya. Setiap 2 tahun terpaksa bertugas pada Hari Raya. Beberapa kaki tangan yang dijumpai berkongsi perasaan dan pengalaman mereka bekerja menjelang Hari Raya. Beraya bersama ahli keluarga, satu perasaan yang sedih. Dan apa boleh kita buat sebab ini adalah satu tanggungjawab. Kita kena berkhidmat dan menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Apapun seperti majlis yang diadakan di sini setidak-tidaknya dapat mengubat
perasaan rindu pada keluarga bersama rakan-rakan dan teman-teman sekerja yang berkhidmat pada hari raya. Memang seronok sebab saya dah kerja sini 11 tahun. So setiap raya memang ada, setiap tahun ada kelainan lain. Dan masa inilah kita masa untuk kita rapat dengan kawan-kawan yang mungkin kita tak pernah lama jumpa, dan ia dapat mengeratkan silaturahim antara kami rakan sekerja selama kami kerja di sini. Saya rasa majlis ini merupakan satu peluang untuk kita bertemu dengan pelbagai kaum dan budaya untuk sama-sama berinteraksi, sama-sama berkongsi macam perasaan semasa musim perayaan inilah. Dan makanan sini pun mencerminkan tradisi hari raya seperti kuih, lemang dan sebagainya. Kebiasaannya, hari raya cukup sinonim dengan masakan rendang ayam dan daging. Namun, masyarakat di Gemencih Negeri Sembilan terutamanya menjadikan rendang maman sebagai menu wajib setiap kali Aidilfitri. Rendang maman sesuai dimakan bersama nasi, ketupat, lemang dan nasi impit. Rendang maman ini juga ada juga peminat-peminat yang membawa ke apabila jemaah-jemaah umrah pergi ke Mekah mengerjakan umrah, dia akan membawa bekalan rendang maman acu ni sebagai makanan. Dan di samping itu juga ada juga secara ilegalnya pekerja-pekerja ataupun yang bekerja di luar negara, contohnya baru-baru ini yang bekerja di Paris, di London dan di Sudan membawa rendang maman acu ni lah. Di samping itu juga kita sentiasa menjaga kualiti rendang maman acu. Menurut seorang pengusaha tanaman maman, rendang maman bukan sahaja diminati orang Melayu, malah kaum India dan Cina. Fahim Mahmud yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Geduk berkata, rendang maman turut menjadi sajian pada sambutan Deepavali dan Tahun Baru Cina. Sebenarnya memang ramailah penanam maman. Di Gemencih ini ada 17 kampung. Jadi banyak kampung ataupun banyak usaha yang telah menanam kerana sambutan sejak akhir ini begitu menggalakkan. Bukan saja bangsa Melayu, bahkan bangsa Cina dan India juga telah mula menggemari rendang maman ini. Sementara itu, daun maman juga dipercayai berkhasiat untuk kesihatan. Seorang lagi pengusaha rendang maman, Rosnah Abdullah berkata, pokok maman boleh menjadi penawar untuk beberapa penyakit. Oh, khasiat maman ni daripada daun bawa ke biji dia. Kalau daun maman ni dia dihancur, disapu dan digosok, diletak pada belakang pinggang untuk mengurangkan rasa sakit pinggang. Dan juga digosokkan pada badan-badan yang gatal untuk menghilangkan gatal lah. Dan juga selain tu dia juga kita untuk menghilangkan sakit kepala. Kita ramas, kita letak di kepala lah. Selain daripada tu, air rebusan dia diminum untuk melawaskan penghadaman. Itu bagi daun lah tadi kan. Semua family memang suka lah. Sebab kita dah cuba makan dengan maman ni, rendang maman ni boleh diperbagaikan makan. Sama ada dengan roti, sama ada dengan cekodok, lempeng, Negeri Sembilan lempeng lah. Dan ada lemang ke makan dengan tu lah. Tapi biasanya harian kita makan dengan cekodok dengan roti lah. Lebih menarik, rendang maman turut disenarai sebagai 50 hidangan terlazat di dunia oleh CNN International menerusi pencarian daftar makanan World's 50 Most Delicious Foods pada tahun 2011. Baiklah saudara, bagi menutup N5 petang ini, dalam suasana negara yang bergolak, umat Islam di Aleppo, Damsyik dan Idlib, Syria tidak melepaskan peluang meraihkan Aidilfitri meski dalam suasana ala kadar. Kanak-kanak memainkan alat yang dibuat khas untuk mereka memeriahkan Syawal. Pasar dan kedai tetap menyediakan makanan dan pakaian. Yang menyedihkan, tidak ramai ahli keluarga yang dapat bersama menyambut Lebaran kerana terkorban atau menjadi pelarian. Saksikannya sebagai penutup N5 petang ini. Saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri.